Tun M dikuarantin ada kontak dengan pesakit COVID-19. Najib dan Khalid bertengkar isu COVID. Rasmi, tentera akan turun bantu pihak polis. Pecat Marzuki, Tun M suarakan bantahan pada Muhyiddin. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menjalani kuarantin di rumah selepas mempunyai kontak rapat dengan satu kes COVID-19. Menurut pembantu Mahathir, hari ini adalah hari kedua ahli politik berusia 95 tahun itu dikuarantin dan telah menjalani ujian pada Selasa lalu. Saya belum bebas untuk melepaskan keputusan ujian lagi, kata pembantu berkenaan kepada pemberita dalam satu kumpulan WhatsApp ketika ditanya sama ada Mahathir telah menerima keputusan ujian beliau. Tambahnya, pasangan Dr. Mahathir, Dr. Siti Hasmah Ali tidak menghadapi sebarang isu. Sementara itu, The Star melaporkan bahawa Mahathir dipercayai bergambar dengan anggota Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yee yang telah dirawat di hospital di Sarawak selepas didapati positif COVID-19. Yee telah menceritakan keadaannya dalam hantaran di Facebook pada 17 Mac. Menurut garis panduan Kementerian Kesihatan, individu yang mempunyai kontak rapat dengan kes COVID-19 yang disahkan perlu menjalani ujian untuk penyakit berkenaan. Mereka akan diarah menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari jika tidak menunjukkan gejala dan persekitaran rumah mereka dianggap sesuai untuk kuarantin. Jika tidak, mereka boleh diterima masuk ke hospital. Kontak rapat dengan kes yang disahkan juga akan dimasukkan ke hospital jika mereka diuji positif atau jatuh sakit semasa di kuarantin. Sementara itu, dalam satu klip video yang disiarkan oleh Buletin Utama TV3, Mahathir berkata beliau akan mematuhi keperluan untuk dikuarantin. Saya patuh sebab amat penting dalam menangani masalah ini. Kita berdisiplin. Kita sanggup dikurung di rumah selama 14 hari. Kalau kita buat demikian, kuranglah kemungkinan penyakit ini merebak kepada orang lain, katanya dalam klip itu yang juga dikongsi di Facebook. Beliau berkata tidak begitu berat baginya untuk menjalani kuarantin di rumah walaupun tidak berjumpa dengan sesiapa. Kita mesti berjaga-jaga. Kita mesti kawal diri kita. Kalau semasa 14 hari kita berdiam diri, kurungkan diri, tak apalah kerana ini untuk kebaikan. Ini usaha kita menunaikan ajaran agama kita, iaitu kita perlu usaha sendiri sebelum doa-doa kita, sembahyang hajat kita dimakbulkan oleh Allah SWT, katanya. Beliau juga menasihati orang ramai, terutama mereka yang tinggal di bandar, supaya tidak menggunakan kesempatan itu untuk pulang ke kampung. Kalau kita balik ke kampung seolah-olah kita bercuti, mungkin kita bawa penyakit ini ke kampung. Dan di kampung kita tak jaga diri, kita bersalam-salaman, orang kampung pula yang dapat penyakit ini. Oleh itu, janganlah balik ke kampung. Tinggallah di mana kita berada, di Kuala Lumpur ini. Tetapi jangan keluar dan asingkan diri daripada orang lain, katanya. Bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak dan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad saling salah menyalah di media sosial mengenai siapa yang bertanggungjawab terhadap penyebaran wabak COVID-19 yang semakin buruk di negara ini. Menerusi Facebook, Najib memuat naik hantaran Khalid di Twitter yang mengatakan keadaan terkawal sehinggalah berlaku pengkhianatan terhadap Kerajaan Pakatan Harapan gelombang kedua pada 27 Februari semasa Kerajaan Perikatan Nasional sedang ditubuh. Tak ada kabinet ditubuh 10 Mac. Tindakan khianat Azmin Ali, Muhyiddin Yassin, Zaid Habidi, Hadi Awang dan JPS bawa bala kepada negara. Nak sangat kuasa tebuk atap, tulisnya. Gelombang pertama COVID-19 bermula dari 25 Januari hingga 16 Februari berjumlah 22 kes yang kebanyakannya diimport. Selepas itu 11 hari reda tanpa sebarang kes. Gelombang kedua bermula pada 27 Februari dengan satu kelompok melibatkan pegawai kerajaan dan kemudian kelompok kedua dari satu perhimpunan agama di Seri Petaling. Jumlah kes pada hari ini meningkat kepada 1030. Menjawab komen Khalid, Najib menyenaraikan kronologi termasuk keputusan Pengerusi Pakatan Harapan Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada 24 Februari. Mahathir yang juga Pengerusi Bersatu meletak jawatan selepas Pakatan Harapan hilang majoriti di Parlimen apabila parti itu dibawa keluar dari gabungan itu oleh Muhyiddin. Langkah Mahathir meletakkan jawatan secara automatik membubarkan kerajaan. Najib juga menegaskan bahawa pada pagi 24 Februari, Khalid merasmikan Pesta Belon Udara Panas Antarabangsa 2020 di Putrajaya kerana tiada sebarang larangan kerajaan
untuk mengadakan acara umum ketika itu. Perhimpunan Agama di Seri Petaling berlangsung dari 27 Februari hingga 1 Mac ketika ketiadaan kerajaan selain Mahathir sebagai Perdana Menteri sementara. Muhyiddin setelah mendapat sokongan daripada segelintir pemimpin PKR, Barisan Nasional, PAS, GPS dan parti-parti kecil lain mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac. Kabinet beliau diumumkan pada 10 Mac. Kerajaan Perikatan Nasional dan saya pun tak salahkan Perdana Menteri ke-7 letak jawatan secara tiba-tiba sehingga kita tidak ada kabinet untuk seminggu sebagai punca kes COVID melonjak naik. Kita juga tak ingin salahkan Kerajaan Pakatan Harapan dahulu kerana mereka membenarkan acara tabligh besar-besaran itu dirancang dan dianjurkan pada masa COVID sedang merebak. Kenapa late tak insaf, kata Najib. Bagaimanapun, Khalid menjawab kembali di Twitter dengan menyebut mengenai peranan Muhyiddin sebagai Menteri Dalam Negeri pada masa itu. Jeb pasti faham, Menteri Dalam Negeri masa itu sibuk dengan langkah Sheraton yang Jeb juga mengaku dirancang berbulan sebelum itu. Manalah dia nak perasan istimak tabligh yang nak diadakan. Insaflah Jeb, sibuk main politik semasa negara tengah tangani COVID, asalnya terkawal, katanya. Anggota Parlimen Shah Alam itu berkata, Mahathir terpaksa meletak jawatan akibat langkah Sheraton pada ketika itu. Tun letak jawatan kerana berlakunya langkah Sheraton. Jangan pisahkan dua perkara ini. Jeb mengaku negara sedang tangani kes COVID. Kenapa buat langkah Sheraton masa itu? Semua tumpu isu politik, tak perasan event tabligh, katanya. Langkah Sheraton merujuk kepada satu pakatan politik diketuai oleh Azmin dan Muhyiddin yang menyaksikan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Ia disebut sebagai langkah Sheraton kerana perancangan mereka berkumpul di Hotel Sheraton pada malam 23 Februari. Keadaan itu mencetuskan kemelut politik selama seminggu sehingga Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac. Tentera akan mula digerakkan pada hari Ahad ini. Pihak tentera akan dipanggil bagi membantu Polis Diraja Malaysia atau PDRM dalam memantau keadaan susulan Perintah Kawalan Pergerakan bagi membendung penularan wabak COVID-19, kata Menteri Pertahanan Ismail Sabri. Mesyuarat hari ini memutuskan supaya pihak tentera membantu pihak polis di dalam memantau keadaan yang berlaku hari ini, terutama untuk pastikan pematuhan rakyat kepada arahan supaya rakyat berada dalam rumah masing-masing. Tentera akan mula digerakkan pada hari Ahad ini. Jadi, kita yakin bantuan dari pihak tentera kawalan akan lebih lagi dapat dilaksanakan. Kita berharap rakyat akan terus patuh kepada arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan, katanya dalam sidang media. Menurut beliau, kerajaan yakin dengan bantuan tentera, tahap pematuhan rakyat terhadap Perintah Kawalan Pergerakan akan lebih tinggi. Kita berharap rakyat terus patuh arahan tentera. Dari laporan pihak polis, jelas nampak ada peningkatan dari segi pematuhan rakyat. Kita ucap terima kasih kepada rakyat. Bagaimanapun, masih terdapat insiden. Ramai tidak mempedulikan arahan pihak kerajaan dan arahan polis. Pada peringkat awal ini, kita hanya nasihat dan tindakan berhemah dilakukan. Kalau akhirnya sampai tahap tidak boleh kompromi, maka tindakan undang-undang akan digunakan, katanya. Namun, menurut Ismail Sabri, pembabitan tentera itu bukanlah satu perintah darurat. Sambil menafikan penyebaran berita, kononnya beliau akan memohon perkenan Yang di-Pertuan Agong supaya perintah darurat dilaksanakan. Semalam, pelbagai berita palsu diedarkan. Ini lebih menambah banyak panik dalam kalangan rakyat. Ada sampai audio posting dalam Facebook yang mengatakan Menteri Pertahanan akan umumkan perintah darurat selepas dapat perkenan Agong. Saya tidak tahu Menteri Pertahanan mana. Tiada dalam perancangan untuk perintah darurat. Malah kononnya aset tentera sudah digerakkan untuk perintah darurat pun tidak betul. Jadi, saya nasihatkan rakyat jangan mudah percaya, katanya. Ismail Sabri turut menjelaskan bahawa mengikut undang-undang, Menteri Kesihatan mempunyai hak untuk melantik mana-mana kementerian bagi membantu untuk memantau Perintah Kawalan Pergerakan. Saya ingin jelaskan bahawa di bawah Seksyen 5 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, kuasa Menteri Kesihatan untuk melantik atau memberi kuasa kepada mana-mana agensi kerajaan yang difikir perlu untuk mengawal atau melaksana peraturan. Sebab itu pihak polis dapat surat kuasa dari Menteri Kesihatan. Kita percaya Kementerian Pertahanan juga dapat surat kuasa sama. Jadi tak perlu persoalkan apa sahaja yang diperintah oleh kerajaan, katanya. Pengerusi Bersatu Dr. Mahathir Mohamad menyuarakan bantahan terhadap pemberhentian Marzuki Yahya daripada jawatan Setiausaha Agong parti itu. Hal ini dinyatakan dalam surat Dr. Mahathir kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang dilihat oleh Malaysia Kini. Pemberhentian Marzuki Yahya daripada jawatan Setiausaha Agong Bersatu oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah tidak sah dan wajar diketepikan, katanya. Terdahulu Muhyiddin Yassin yang juga Perdana Menteri dikatakan telah memecat Marzuki Yahya daripada jawatan Setiausaha Agong Bersatu.
Muhyiddin dilaporkan memetik pasal 13.9 Perlembagaan Parti Bersatu untuk menamatkan perkhidmatan Marzuki di dalam parti itu. Bagaimanapun Dr. Mahathir dalam surat itu menegaskan pasal 13.9 Perlembagaan Bersatu memang memperuntukkan kuasa atau tugas melantik Setiausaha Agung kepada Presiden, tetapi dengan syarat selepas berunding dengan pengerusi parti. Maksud dan aplikasi berunding di dalam konteks ini bukan hanya setakat Presiden memaklumkan pengerusi, tetapi ianya mesti mencapai perbincangan yang bersungguh-sungguh antara Presiden dengan pengerusi parti berkenaan urusan melantik pegawai-pegawai tertinggi parti tersebut, katanya. Menjelaskan lanjut, Dr. Mahathir berkata, Presiden adalah pada setiap masa material mesti berunding dengan saya, pengerusi parti, sebelum apa-apa tindakan dan keputusan pemberhentian boleh dibuat. Di dalam situasi pemberhentian Marzuki Yahya tersebut daripada jawatan Setiausaha Agung Bersatu oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, tiada sebarang rundingan telah dilakukan antara Tan Sri Muhyiddin dengan saya selaku pengerusi parti, katanya lagi. Mahathir juga tidak bersetuju dengan pelantikan Setiausaha Agung Bersatu yang baru yang dilantik Muhyiddin bagi menggantikan Marzuki. Saya selaku pengerusi dengan ini memaklumkan bahawa melalui pemakaian fasal-fasal perlembagaan parti sebagaimana dinyatakan di atas, saya tidak bersetuju dengan cadangan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk melantik Hamzah Zainuddin sebagai Setiausaha Agung Parti yang baru, jelasnya. Terdahulu, Marzuki yang dihubungi Malaysia Kini mengesahkan menerima surat pemecatan itu. Diminta mengulas sebab pemecatannya. Marzuki sekadar menjawab, saya pun tak tahu, tanya dia Muhyiddin lah. Marzuki juga berkata, beliau tidak akan membuat rayuan. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.